warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Faiz Nisbah, top fan kita Yang Mulia Tengku Murni, Sa'idah Saleh, Nurliza Idrus, Ita Arifin, Maizatul Adnan, top fan, Syaz Sharif, top fan pada malam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Roslan Rahman, top fan. Akmal Hasan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saimah Adam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mardiyah Azman, Malaysia Iskandar, Waalaikumsalam. Nuazina Azali, sahabat saya Anwar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Haji Hamidah. Renungan kita pada malam ni daripada surah An-Nisa ayat yang kedua, iaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. صدق Allahul Azim. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Al-Munir, boleh lihat pada jilid yang kedua, muka surat ke-566 hingga muka surat 570 ya. Jilid yang kedua, Tafsir Al-Munir, muka surat 566. Baik, lihat terjemahannya. Dan berilah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu bimbang tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Tetapi jika kamu bimbang tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku kezaliman. Dan berikanlah mas kahwin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Baik muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kali yang lalu saya telah bincangkan, sampaikan kepada tuan-tuan bahawa surah An-Nisa ni turun berikutan dengan ramainya di kalangan para sahabat Nabi yang wafat, yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini turun untuk menyelenggara, memberikan jalan keluar kepada umat Islam pada masa itu di kalangan mereka yang kena menjaga anak-anak yatim, anak-anak kepada sahabat mereka yang telah pun terkorban syahid dalam perang Uhud. Sedikit perkara berkaitan dengan balaghah. Kalau tuan-tuan lihat dalam tafsir Al-Munir, tafsir Munir ni kaya dengan syarat dengan pedoman atau perbincangan disebut balaghah. Balaghah ni adalah seperti yang kita belajar, yang indah itu bahasa, dari sudut sastranya, dari sudut kiasan katanya, simpulan bahasanya. Ini adalah perkara penting untuk memahami Al-Quran. Maka kalau kita pelajari bahasa Arab, disebut balaghah, wa atul yatama amwalahum, ini merupakan satu majaz mursal, iaitu alaqa i'tibar ma kana. Jadi di sini merupakan satu majaz mursal. Maksud ayat ini adalah berikanlah kepada orang-orang yang sebelumnya adalah anak-anak yatim harta mereka, atau dengan kata lain, berilah kepada anak yatim itu harta mereka ketika mereka telah pun sampai ke akil baligh. Ini satu bentuk majaz mursal, tuan-tuan ya. Wala tatabadalul khabitha bit-tayyib. Susunan seperti ini dalam bahasa Arab, ba dimasukkan ke dalam satu yang ditukarkan atau ditinggalkan. Dalam hal ini kata at-tayyib bukan dimasukkan ke dalam satu yang dijadikan penukar kepada hal itu al-khabith. Jadi artinya, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dalam kata
terdapat satu untuk tibaq, iaitu di antara at-tayyib dan juga al-khabith. Ini satu wajah bahasa Arab dipanggil tibaq. Kalau kita lihat perkataan bahasa Arab di sini, al-yatama. Yatama ni jamak dari perkataan yatim. Ini merupakan jamak taksir. Jadi menurut syarak dan juga adat, anak yatim adalah anak yang belum mencapai usia baligh yang kehilangan ayahnya. Jadi maksud ayat ini, berikanlah kepada anak-anak yang masih kecil yang tidak memiliki ayah harta mereka ketika mereka telah mencapai usia baligh. Jadi di sini merujuk kepada konteks anak-anak yatim, maksudnya anak yang kehilangan ayah, kerana ayah ni merupakan yadul kasbi. Ayah merupakan tangan yang mencari kehidupan, mengusahakan kehidupan. Kalau orang Arab dimarah, dia mengatakan la abalaka. Macam kita ni mengatakan, maafkan saya bahasa kasar lah tuan-tuan ni, kalau kita ni marah pada seorang, kita kata kepala bapa engkau gitu ni ayat ni tak apa sesuai lah, tapi nak menunjukkan betapa pentingnya bapa dalam konteks kekeluargaan. Jadi ayah ni bila dicela, dimaksudkan begitu satu penghinaan kepada seseorang sebagai menunjukkan kemuliaan kedudukan ayah. Tak ada siapa pun yang suka ayahnya cabar seperti itu, ayah ni dia keji, dicela seperti itu. Jadi bahasa Arab kalau menyatakan la abalaka ni satu penghinaan, macam kita bahasa yang telah saya gunakan tadi. Moga tuan-tuan ampunkan saya penggunaan bahasa yang kasar tadi, contoh untuk faham Jadi maksud bahasa Arab, kalau kita perhatikan di kalangan para ulama fuqaha berijma' mengatakan bahawa maksud anak yatim adalah orang yang kematian ayah, bukan kematian ibu. Kerana ibu bukanlah yang membawa anak itu memperolehi pendapatan keperluan hidup, biasanya ayah yang mengusahakannya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, kalau kita lihat kepada turutan ayat, keserasian dengan ayat yang lalu, kata para ulama tafsir, bila Allah telah menceritakan kewajipan kita mentaati perintah Allah dan juga supaya kita bertakwa kepada Allah dan menjaga hubungan silaturahim, kemudian Allah mengingatkan perlunya bertakwa kepada Allah, maka ayat kedua ni cerita tentang siapa yang wajib dipelihara hak-haknya dalam rangka untuk mentaati perintah Allah itu. Tadi sebelum ni kita dah belajar tentang silaturahim, ulul arham, orang yang paling berhak untuk mendapatkan sayang kita, perhatian kita, bertautan hubungan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu keberkatan kalau kita menjaganya, iaitu orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita. Kemudian Allah mengingatkan siapa lagi selepas itu yang patut kamu jaga haknya, adalah orang yang paling lemah dalam struktur masyarakat, iaitu anak. Anak yang macam mana? Anak yang sudah tiada ayahnya, yang sepatutnya dari kecil mendapatkan sayang, penjagaan, perlindungan. Jadi tentu saja yang paling lemah adalah anak yang belum dewasa tapi ayahnya telah pun wafat. Jadi ayat ini merintahkan kepada para wali, berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, peliharalah hubungan dengan ayah mereka yang telah mati itu, jagalah hak-hak mereka. Berikan harta milik anak-anak yatim ini tadi bila mereka dewasa, dan jangan kamu dengan sengaja difahami daripada huruf tak di sini, tatabaddalu, kerana bahasa Arab ni kalau setiap kali penambahan huruf dalam satu struktur verb fi'il, maka ia merujuk kepada penambahan makna sebenarnya. Ziyadatul huruf yuaddi ila ziyadatil makna. Pertambahan huruf dalam satu perkataan, daripada perkataan tabaddala jadi tabaddala, ia merujuk kepada penambahan makna. Jadi makna yang dimaksudkan di sini adalah kamu bersungguh-sungguh mengambil harta anak yatim itu, mengambil kesempatan di atas harta yang diamanahkan kepada kamu. Jangan kamu makan, iaitu gunakan atau manfaatkan secara tidak wajar harta mereka, didorong oleh keinginan menggabungnya, mencampurkannya dengan harta kamu. Mana harta kamu katalah ada sebanyak 100,000, maka harta anak yatim itu lagi 100,000. Kamu campur harta itu, kemudian dapat hasilnya dengan pelaburan tertentu, kamu makan hasil pelaburan. Harta anak yatim itu tidak berbuah, tidak berkembang, tiada pertambahan, kerana kamu ambil kesempatan di atas jumlah yang banyak itu, pulangan lebih tinggi, pulangan semua kamu sapu. Ini maksudnya. Jadi tatabadalu, ada yang memahaminya dalam arti kata menjadikan, iaitu kamu nukar sesuatu di tempat yang lain. Sehingga atas kefahaman ini ada sebahagian ulama memahami larangan itu, jangan kamu jadikan harta yang buruk buat mereka harta yang baik untuk kamu. Jangan kamu mengambil harta-harta mereka yang bernilai tinggi dan meninggalkan buat mereka harta yang tidak bernilai. Kamu ada wang sebanyak 200,000, kamu beli tanah yang depan tepi jalan, boleh buat petrol station, itu kamu jadikan milik kamu. Tanah yang belakang
Padahal pembelian dalam package, yang belakang tu kamu jadikan hak mereka, tak boleh nak dimajukan, nak masuk pun tak boleh. Ni maksudnya tuan-tuan, jangan ambil kesempatan, kerana anak yatim ni seperti yang telah saya jelaskan tadi, mereka berada dalam ruang tekanan, dalam keadaan tekanan, ayah tidak ada, mereka pun tidak faham, usia muda macam tu mana mereka tahu pengurusan harta. Kita yang sepatutnya mendapat amanah ni menjalankannya dengan sepenuh hati, menganggap mereka adalah anak-anak kita sebenarnya, dan memang sedemikian. Jadi dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Tabari, menceritakan memang pada zaman jahiliah dahulu banyak wali ataupun wasi yang diamanahkan untuk memegang wasiat, menjaga harta, mengambil kesempatan terhadap harta anak yatim yang kualitinya lebih baik, menukarkannya dengan barang yang sama tapi berkualiti buruk untuk diberi kepada mereka, yang baik itu diambil. Dan kemudian dia berkata kepada anak yatim, bila yatim itu dewasa, dia mula cover, dia berkata sama saja nilai sebenarnya, pakcik tolong uruskan, padahal yang baik diambil, yang buruk diberikan kepada anak yatim tersebut. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, di sini Allah gunakan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan makan harta mereka bersama harta kamu. Maksud kat sini berarti jika kamu, bukan berarti jika menggabungkannya dengan harta orang lain dapat dibenarkan. Penggal ayat ini bukan syarat larangan, tapi sekadar gambaran dari apa yang selalu berlaku. Kamu ambil kesempatan terhadap hartanya. Bila dikumpulkan hartamu jadi banyak, bila dia accumulate banyak macam tu, returnnya lebih tinggi. Returnnya semua kamu ambil, kamu tidak beri kepada mereka sedikit pun. Jadi kata kerja yang Allah gunakan di sini, makan, digunakan kerana biasanya penggunaan harta yang paling mendesak adalah untuk makan. Dan kalau yang sangat mendesak pun sudah dilarang, apatah lagi yang tidak mendesak. Maknanya makan ni keutamaan kan. Orang makan untuk hidup, makan ni jadi benda asas. Kalau benda asas yang penting tu pun tak dibenarkan, kamu ambil kesempatan, sedangkan makan tu kewajipan untuk selamat, untuk selamat daripada kematian, contohnya untuk selamat, itu pun tak dibenarkan, apatah lagi mengambil kesempatan pada benda-benda yang tidak mendesak. Tentulah tidak dibolehkan. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang ayat yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan golongan yatim, maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita lain, 2, 3 ataupun 4. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang sahaja atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki, demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, ayat ini perlu difahami dengan baik tuan-tuan ya, jangan silap faham. Jadi selepas melarang mengambil dan juga memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang adalah berlaku aniaya terhadap peribadi anak-anak yatim itu. Kerana seperti yang telah diceritakan sebelum ni, saya telah jelaskan pada kuliah yang lalu, ayat ini turun berikutan dengan tanggungjawab yang terpikul di atas bahu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ada kalangan mereka ni yang menyara kehidupan keluarga sahabat yang telah wafat, yang telah mati syahid, maka mereka memiliki anak-anak perempuan. Ada kalangan sahabat yang mati syahid itu orang kaya, harta ditinggalkan banyak, maka pakcik yang menjaga anak-anak sahabat ini terus siap juga dalam hatinya, kan best kalau dapat kahwin dengan perempuan ini, janda ini, hartanya banyak. Ada sebahagian mereka Allah tidak nyatakan tuan-tuan, Allah tidak membuka aib sesiapa pun tuan-tuan ya. Tapi ini hukum bersifat general, sampai ke hari kiamat ia akan berlaku. Maka niat dalam perkahwinan ni kena dibetulkan. Ada kalangan para sahabat Nabi yang ikhlas menjaga anak-anak sahabatnya yang mati syahid, dan kemudian timbul dalam hatinya, kalau dapat kahwin dengan budak ni bagus juga, boleh aku jaga lebih baik keluarga ni, adik-beradiknya, dan aku pun tidak salah lah untuk melakukan demikian. Kerana pada zaman sebelum Islam pun orang-orang Arab telah mengamalkan poligami, cuma mereka sebahagiannya melakukan poligami lebih pada kadar batasan yang digunakan dalam syarak. Jadi perasaan seperti itu dirawat oleh Allah SWT. Islam ni punya pengalaman merawat isu kemanusiaan 1400 tahun tuan-tuan ya.
Seperti yang telah saya jelaskan dalam kuliah semalam, ada fiqh ma qabla al-wuqu' wa athna al-wuqu' wa ba'da al-wuqu'. Hukum itu berlaku sebelum perkahwinan, semasa perkahwinan dan selepas perkahwinan. Semua komplit dalam Islam. Jadi ayat ini dapat kita lihat penegasannya bahawa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya jadi kamu akan berlaku adil terhadap selain daripada anak yatim itu, maka nikahilah kamu apa yang kamu senangi yang halal daripada perempuan-perempuan itu. Kalau perlu kamu dapat menggabungkan dalam saat itu sama ada 2, 3 atau 4, tapi jangan lebih. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam harta pencarian dan perlakuan zahir, bukan dalam hal cinta, kerana bila hal cinta ni Nabi kita SAW pun berdoa kepada Allah SWT. Dapat kita lihat, kalau tuan-tuan lihat dalam tafsir Munir ni, Nabi SAW pun berdoa kepada Allah SWT, Allahumma hadha qasmi fima amlik fala tu'akhizni fima la amlik. Wahai Tuhan, inilah kemampuan aku untuk berlaku adil pada para isteriku, janganlah engkau kira aku pada apa yang terbuku dalam hati, wahai Tuhan, yang aku tidak mampu untuk kontrol diri aku. Perasaan dalam hati itu mungkin sayang kepada seseorang lebih daripada yang lain. Itu adalah satu perkara yang tidak akan dihukum oleh Allah kerana ia melibatkan hati. Saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan tentang proses yang dikira sebagai pahala dan dosa bila melibatkan dalaman kita kan. Ada hadithun nafsi, ada hawajis, ada azam, ada khawatir. Saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan kan, peringkat perkara yang berlaku ataupun berputar dalam fikiran kita, yang mana dikira sebagai dosa, yang mana tidak dianggap sebagai dosa. Kalau ia merupakan satu lindasan hati, maka ia tidak dianggap berdosa. Ia hanya dikira dosa bila ia menjadi azam. Jadi kembali kepada kisah Nabi kita SAW, dalam konteks ayat diturunkan untuk merawat masalah masyarakat yang berlaku pada masa itu, iaitu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ada yang menjaga anak-anak yatim di kalangan yang perempuan, maka timbul dalam hatinya, terbit dalam hatinya perasaan ingin mengahwininya. Maksud mengahwini itu kerana untuk membela keluarganya ataupun mengambil kesempatan tak ada hartanya. Jadi ayat ini mengingatkan kita kepada perkara-perkara tersebut. Dr. Atud Nabulsi menceritakan, ini kadang-kadang berlaku dalam hidup, tak tersembunyi pada sesiapa pun. Kita punya kawan baik, kita baik dengan dia, baik dengan keluarganya, anak-anaknya pun macam anak kita. Ni Dr. Atud Nabulsi cerita dalam tafsirnya. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala, ajal maut seorang daripada suami ini meninggal dunia. Kawan baiknya selalu datang ke rumah, melawat dia masa hidupnya, anak-anaknya kenal baik pakcik. Sekarang bila ayah mereka meninggal dunia, maka isteri itu pun tinggal untuk membela anak-anaknya lagi. Berapa orang itu, mungkin kecil-kecil lagi. Dia memang terbiasa datang, dan anak-anak itu pun anggap seolah-olah dia pun bapanya masa hidup dahulu. Jadi tiba-tiba meninggal dunia ayah mereka yang sebenar. Maka dalam Islam kelonggaran diberikan, itu contoh untuk diberi faham. Maka tidak menjadi salah laki itu mengahwini isteri kepada Allah yarham itu, kerana wanita tersebut halal untuknya dikahwini selepas habis iddahnya. Dan dengan perkahwinan itu memudahkan dia untuk datang, untuk menguruskan anak-anak itu. Mungkin dia pun punya kemampuan untuk menguruskan mereka persekolahan, menjaga, mendidik, membesarkan. Mungkin dia seorang musakaf yang punya sakafah, yang punya ilmu pengetahuan dan kemampuan keuangan pun stable. Maka ini dapat menyelamatkan keadaan. Itulah untuk kita fahamkan suasana kebenaran perkahwinan bukanlah sebagai satu kewajipan, tapi ia penyempurnaan. Dan indahnya ayat ini, kata Dr. Ratib Nabulsi, Allah Ta'ala tak pula menyatakan sebab untuk dibolehkan perkahwinan tersebut. Kita lihat ayat ni betul-betul struktur larasnya, ya tuan-tuan. Saya pun takut menguraikan perkara yang saya tidak tahu. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang keterbukaan Islam untuk membenarkan perkara itu berlaku tanpa mewajibkannya ataupun memaksa siapa untuk melakukannya. Ini adalah pilihan masing-masing, kemampuan masing-masing. Dan tak perlulah untuk ditanya seseorang kenapa dia pilih untuk buat demikian, kerana Allah Ta'ala pun tak pergi mendalam untuk menceritakan hal tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian,
Dan kalau kita lihat lagi dalam laras pemilihan perkataan di sisi Allah di sini, lihat ya, Allah gunakan perkataan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Satu perkataan tuqsitu. Kemudian datang yang kedua, fa in khiftum alla ta'dilu. Adil dengan qist. Ini tuan-tuan, ta'dilu dengan dalam ayat ini tuqsitu iqsat, dengan adil. Ya'dilu ini kalau kita belajar bahasa Arab, kata Syekh Al-Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat, itu perkataan Al-Qist ataupun Iqsat dengan Al-Adil ini, kebanyakan orang menterjemahkannya sebagai adil. Ada para ulama yang menyamakan maknanya, ada pula yang membezakan di antara Iqsat dengan Adil ini, bahawa tuqsitu itu kamu berlaku adil di antara dua orang ataupun lebih. Keadilan yang menjadikan keduanya senang. Kamu buat baik kepada dua orang ataupun lebih, yang satu bentuk penyelesaian masalah yang menjadikan semua mereka itu senang dengan penyelesaian yang diberikan. Sedangkan adil itulah berlaku baik terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Tapi adil itu boleh sahaja tidak menyenangkan salah satu pihak. Ini bezanya tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dengan anak-anak, kita boleh anggap sebagai al-qist tuqsitu iqsat. Tapi dengan isteri, dalam konteks berpoligami ini, digunakan Allah perkataan adil. Beza sebenarnya, kata Al-Imam Al-Asfahani, beza. Kerana al-iqsat ni, kalau kita punya anak-anak berapa orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, kita belikan semua satu kereta. Masa ni ayah tengah kaya, ayah banyak duit, bisnes bagus, ayah belikan kau kereta yang bagus, 500,000 harganya. Tiba-tiba bila sampai kepada yang kedua, yang ketiga, bisnes pun dah tak begitu bagus, ekonomi dah macam-macam, recession, berlaku pula wabak, perniagaan pun tidak berkembang macam dulu. Ini yang mampu beli nak untuk engkau sebuah kereta 40,000 saja. Kalau abang kau beli 500,000, ya kenapa? Sebab banyak duit. Maka engkau jangan tanya banyak lah, asal ada kereta dah lah nak. Jadi ini dengan anak-anak, perkataan seperti itu anak pun redha, terima. Yelah, sebab ini kemampuan nak abah, apa nak buat, terima sajalah. Besok ekonomi bagus, belikan yang ketiga pula kereta lebih baik pada itu. Ini tuan-tuan namanya iqsat. Tapi kalau adil, kita buat keputusan terbaik, tapi memang pasti sukar untuk menerima perasaan itu daripada pihak-pihak terbabin, terutamanya bila melibatkan isteri-isteri ni tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala mengajar dalam konteks ayat ini, maka nikahilah apa yang kamu senangi, bukan siapa yang kamu senangi. Tengok laras bahasa Arab ni, fahami betul. Fankihu ma tabalakum. Allah tak sebut fankihu man tabalakum. Ma dengan man berbeza tuan-tuan. Isim mausul beza, ma dengan man beza. Kalau ma itu li ghairil aqil, man untuk li aqil. Kenapa ada perbezaan? Kenapa Allah pilih ma di sini? Kata Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar, bahawa untuk mengisyaratkan bahawa wanita memang kurang berakal. Apa sahaja alasan yang kau berikan, memang sukar untuk diterima oleh mereka. Jadi sekali lagi, bukan tujuannya, bukan maksudkan menekankan bahawa sifat perempuan itu banyak memprotes, membantah dan sebagainya, tapi nak menerangkan bahawa benda ni sangat sukar untuk dicapai, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kan kebeza kalau kita sebut bahasa Arab, man tatazawaj, siapa yang, dengan siapa kau kahwin. Tapi kalau sebut ma tatazawaj, kalau beza, manilati tatazawajuha, siapa dengan siapa kau kahwin. Tapi kalau sebut ma tatazawaj, malladhi tatazawaj. Kalau ma isim di sini isim istifham yang merujuk kepada apa. Kalau apa ni jawapan yang kita nantikan, sama ada berkahwin itu dengan seorang perempuan muda ke, seorang perempuan bersatu janda ke, seorang perempuan yang cantik ke, seorang perempuan yang kurang cantik ke. Jadi ini laras bahasa Arab kalau kita faham. Terkesuk man, ya memang jawapannya pastilah perempuan. Tapi terkesuk ma, ia merujuk pada kriteria, kualiti, sifat yang ada pada perempuan-perempuan tersebut. Allahu Akbar, indahnya bahasa Arab kalau kita lihat tuan-tuan ya. Baik, nanti saya akan huraikan lebih lanjut dalam ayat berikutnya. Aw ma malakat aymanukum, iaitu perempuan-perempuan yang merupakan hamba sahaya yang kau miliki. Ini memerlukan kepada penjelasan panjang, dan buat masa sekarang saya pergi kepada yang berikutnya dulu tuan-tuan ya. Jadi kalau kita perhatikan
banyak orang yang menggunakan ayat ini sebagai satu galakan untuk poligami. Apakah ayat ini menuntut kita untuk melakukan poligami, tuan-tuan? Jadi kalau kita lihat bahawa dalam penjelasan kita tafsir daripada hadis-hadis bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ataupun menunjukkan contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Tapi kena ingat, bukan semua sunnah Nabi ni menjadi satu sunnah ataupun sunat bagi kita untuk buat. Tidak semua sunnah yang satu sunnah, satu tradisi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk kita ikuti. Tidak semua, kita kena faham betul-betul bahawa hendaklah kita tahu di antara perkara yang diwajibkan ke atas Nabi tidak diwajibkan ke atas kita. Contohnya macam bangun malam. Saya pernah bincang dengan tuan-tuan dalam tafsir surah Isra yang lalu tentang wa minal ladzi fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat yang menceritakan tentang kewajipan untuk Nabi bangun malam, tapi kewajipan itu tidak dikenakan di atas bahu-bahu kita. Dan Nabi tidak dibenarkan untuk menerima zakat. Keluarga Nabi tak dibenarkan untuk menerima sedekah. Tapi bentuk orang yang layak di kalangan umat Islam yang bukan keluarga Nabi, mereka layak untuk menerima sedekah. Ini perbezaan hukum. Nabi kalau tidur tidak batal wuduk baginda sallallahu, tapi kalau kita tidur bergerak punggung, batal wuduk kita, tuan-tuan. Jadi kita kena faham perkahwinan Nabi sallallahu terdapat tersemat di sebaliknya hikmah yang besar. Antaranya adalah kerana misi dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan sunnah ini kena semua orang ikut, maka rosak dunia, tuan-tuan, kerana di kalangan manusia ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka kita tidak boleh membenarkan siapa yang berkata poligami itu satu anjuran dengan alasan bahawa ia merupakan perintah yang dimulakan oleh Allah dengan 2, 3 ataupun 4. Kemudian bila takut nak berlaku adil barulah pilih satu. Kerana redaksi ayat ini dari sosiologinya, kita tidak akan melihat kajian sosiologi mengatakan memang seorang lelaki nisbah 4 perempuan di mana-mana. Tidak berlaku benda itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau nak kata lelaki lebih bilangannya kurang daripada perempuan, itu munasabah. Tapi untuk mengatakan memang satu nisbah kepada 4 ni tidak betul, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Marilah kita lihat sama satu list isteri-isteri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, dan tujuan Nabi berkahwin dengan mereka supaya dapat membetulkan kefahaman-kefahaman yang salah di kalangan orang Islam dalam konteks poligami. Ya, tuan-tuan, Nabi berkahwin dengan satu-satunya isteri Nabi yang merupakan seorang gadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita dapat lihat perkahwinan Nabi dengan isteri-isteri lain adalah kerana untuk membantu menyelamatkan mereka daripada yang kehilangan suami, yang pada hukumnya kalau kita lihat mereka ini tidaklah memiliki sifat-sifat penari ataupun kehebatan, keunggulan, kejelitaan seorang perempuan pada zaman itu. Contohnya kalau tuan-tuan lihat isteri yang Nabi kahwini selepas Aisyah radhiyallahu anha bernama Saudah binti Zam'ah, ya, seorang wanita yang sudah pun tua, yang suaminya meninggal dalam penghijrahan ke Ethiopia hingga kembali ke Mekah menanggung beban bersama dengan anak-anaknya, berisiko untuk dianiaya oleh golongan musyrikin Mekah dan dipaksa murtad. Maka Nabi SAW berkahwin dengan wanita yang berstatus janda yang sudah berumur ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian siapa lagi? Ramlah binti Abi Sufyan, pernah saya ceritakan dalam kuliah tafsir, iaitu Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan ini yang telah pun meninggalkan keluarganya demi untuk Islam dalam penghijrahan yang pertama ke Ethiopia. Dan di sana dia telah mendapat ujian besar, suaminya telah pun murtad masuk Kristian. Maka tinggallah dia sebatang kara sehingga Nabi SAW habis iddahnya. Nabi telah mengahwininya dengan perwakilan daripada Najasyi, Raja Najasyi, yang telah pun memberikan kepadanya mahar paling banyak. Isteri Nabi menerima, di kalangan isteri Nabi dia lah yang paling banyak dapat mahar daripada Nabi, kerana dibayar oleh Maharaja Najasyi, iaitu 400 dirham. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini antara senarai yang dapat kita lihat. Lagi siapa? Hafsah binti Umar Khattab radhiyallahu anhuma. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan ketika suaminya wafat, ayahnya merasa sedih. Ayahnya itu Sayyidina Umar merasa sedih amat sangat melihat gadisnya itu, melihat putrinya itu dalam keadaan kesedihan yang amat sangat. Maka dia telah menawarkan putrinya untuk dikahwini Abu Bakar. Abu Bakar diam saja. Kemudian dia menawarkan kepada Utsman bin Affan untuk mengahwininya. Dia pun diam juga, sehingga akhirnya Nabi SAW pun menikahi Hafsah demi persahabatan
dan perjuangannya, dan tidak mahu sahabat yang mulia itu berkecil hati, sedangkan Umar punya kedudukan besar dalam Islam, diberakui oleh Allah SWT dengan kemuliaannya, akhlaknya, perjuangannya, ketabahan, kesetiaannya. Sebagaimana Nabi mengahwini Hafsah, mengahwini Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, maka Nabi juga memilih untuk mengahwini putri kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian siapakah yang dikahwini Nabi? Safiyah. Ini merupakan anak kepada seorang Yahudi dari Bani Quraizah yang ditawan setelah kekalahan dan pengepungan yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan berlaku kepada Khaybar. Maka Nabi telah bagi pilihan kepadanya sama ada kembali pada keluarganya ataupun tinggal bersama Nabi, bebas mereka dikahwini Nabi SAW. Dan Safiyah ni setengah riwayat mengatakan tubuhnya rendah, maka dia pernah diejek oleh salah seorang isteri Nabi yang lain. Nak ceritakan pada tuan-tuan, bukanlah Nabi mengahwini kerana perempuan ni cantik, jelita, outstanding. Tidak, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, untuk membela keluarganya dan menjadikan misi dakwah dalam usaha untuk mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam. Kemudian Zainab binti Jahshin. Siapa Zainab binti Jahshin? Ini sepupu Nabi. Asalnya dikahwini oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Tapi perkahwinan yang tidak sekupu ini sehingga menyebabkan Zaid bin Harithah telah pun menceraikannya. Rumah tangga mereka tidak bahagia. Kita baca dalam surah Al-Ahzab, Allah menceritakan perkara ini. Lalu Nabi pun dikahwinkan oleh Allah dengannya. Falamma qadha Zaidun minha wa taran zawajnakaha. Bila Zaid telah pun menceraikannya, kami kahwinkan dia denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membatalkan adat orang-orang Arab yang beranggapan bahawa anak-anak angkat, isteri kepada anak angkat itu tidak boleh dikahwini oleh bapa angkat. Ini tuan-tuan hati dan dikasih. Lagi siapa? Zainab binti Khuzaimah. Ini juga salah seorang ummahatul mukminin yang Nabi kahwini selepas suaminya gugur dalam perang Uhud, dan tidak ada seorang pun di kalangan Islam berminat untuk mengahwininya, tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi tampil untuk mengahwininya. Lagi siapa? Ummu Habibah yang pernah saya ajar, tuan-tuan, doa. Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang mana suaminya telah terkorban juga dalam perang Uhud, yang punya pengorbanan besar, dan wanita ini pun telah berusia, dan dia mengatakan kepada Nabi ketika Nabi minangnya bahawa saya wanita tu, Rasulullah, saya punya ramai anak, Rasulullah, saya punya sifat cemburu. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dan saya ijazahkan kepada tuan-tuan doa dibaca ketika menghadapi musibah daripada apa yang berlaku terhadap Ummu Salamah radhiyallahu anha, iaitu doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Ini doa dibacakan Ummu Salamah kan, tuan-tuan, lepas kewafatan suaminya Abu Salamah kan, dan Nabi tampil untuk minangnya kan. Maknanya kita dalam hidup kalau mengalami apa sahaja musibah, doalah dengan doa ni, kerana membacakannya akan menjemput rahmat Allah datang melimpah ruah menggantikan musibah yang menimpa kita itu. Jadi kalaulah semua isteri Nabi ni keseluruhannya merupakan janda melainkan Aisyah radhiyallahu anha, dan baginda mengahwini setelah bermonogami hingga usia baginda 50 tahun, duduk setia bersama Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan ibu kepada putera-putrinya keseluruhan sekali. Itulah isteri pertama dan tercinta yang punya kedudukan besar di sisi Nabi SAW, di sisi Islam. Jadi kalau kita baca dalam konteks ayat ini, kita dapat memahami amalan Nabi SAW, ia bukan satu anjuran untuk poligami. Ia merupakan satu pintu yang dibuka. Umpama kalau kita menaiki kapal terbang, dia mempunyai pintu exit, pintu emergency. Boleh tak buka agak-agak kalau kita nak terbang, tuan-tuan? Tak, dia akan dibuka bila ada isu-isu tertentu, ada perkara-perkara tertentu yang menyebabkan dia terpaksa dibuka untuk keselamatan, contohnya mungkin kapal terbang jatuh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian, menarik untuk bincangkan isu lebih lanjut. Saya memilih untuk berhenti di sini saja dulu. InsyaAllah nanti ada peluang kita sambung lagi dalam ayat berikut. Kenapa di hujung ayat ini Allah mengatakan zalika adna alla ta'ulu, zalika adna alla ta'ulu. Ini mengajar kita satu falsafah ekonomi yang penting, bahawa ukur baju di badan sendiri. Jangan buat perkara yang luar kemampuan kita. Jadi mudah-mudahan saya dapat kaitkan peristiwa ini yang berlaku dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ada kalangan para sahabat yang memukul isterinya. Kenapa, tuan-tuan ni?
InsyaAllah saya nak bawa kisah ni dalam kuliah yang berikut dengan izin Allah. Berhenti di sini dulu hingga kita jumpa lagi pada malam esok dengan izin Allah. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, jangan lupa bagi tuan yang nak melakukan akikah, kami di Zan Travel sedia untuk bekerjasama dengan tuan-tuan. Kita nak buat di Yaman. Kosnya sekitar RM1,800 bagi membantu umat Islam yang sedang mengalami tekanan peperangan. Utamanya guru kami yang berada di Hudaidah, Syekh Haidar Al-Yamani, yang amat mengharapkan sokongan tuan-tuan untuk dimakan kepada pelajar-pelajar universiti di sekolah yang tersekat bekalan mereka bagai-bagai di sana, tuan-tuan. Dan bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan buku pelatihan sekolah topikal, kami di Telaga Biru menerbitkan untuk darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, meliputi peperiksaan penting macam UPKK, UPSR, PSRA, SPM, PG3, semua kita terbitkan. Jangan lupa untuk menziarahi www.telagabiru.com.my. Kami menerbitkan bahan-bahan untuk anak-anak kita sebagai rujukan. Tak kira lah musim PKP, di rumah, di sekolah, tuition dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat membantu tuan-tuan untuk rujukan buku kita sekeluarga. Dan kami juga menerbitkan Quran. Kita mengadakan kempen satu rumah satu tafsir untuk memiliki tafsir Ibn Katsir sebagai contohnya. Mudah-mudahan ini akan menjemput hidayah Allah, memahami Al-Quran di rumah kita masing-masing. Jadi setakat ini saja dulu. Hingga berjumpa lagi. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kita Suraya, Ya Allah, Cikgu Sarah Taha, Nurmala Mahmud, Zabanu Yaakob, ampun maaf, Nur Azhar Zulkifli, Kamilan Haimi. Kalau ada ayat saya yang kurang menyenangkan tuan-tuan, saya cuba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan berlaku. Terima kasih atas PM yang tuan-tuan hantar direct kepada saya. Saya ucap banyak terima kasih. Saya amat memerlukan doa daripada tuan-tuan. Sekitar ni saja dulu, setakat ni saja dulu. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Dan saya jemput tuan-tuan untuk hadir dalam Telegram sahabat-sahabat Ustaz Zahazan. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi banyak perkara di sana, dan ada yang rajin tulis nota untuk jadi rujukan kepada teman-teman. Terima kasih kepada Ummu Fatih, terima kasih kepada Ustaz Syafiq Murad, terima kasih kepada Ustaz Safi, terima kasih kepada semua yang begitu prihatin untuk mengumpulkan doa dan menulis nota-nota yang saya pun tak mampu nak siapkan. Terima kasih tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.